dan mewakili Ketua Hamid. Assalamualaikum. Saya Amir, Kuantan lah, untuk mewakili Ketuhan Abu. Okay, so soalan saya berkenaan dengan pilihan raya. Okay, so selepas PSC, okay, selepas PSC lanjutlah berlakunya bersih 3. So selepas bersih 3, saya nak tanya apakah tindakan susulan lah, terutamanya dari segi penambahbaikan pilihan raya ya. So daripada parti pembangkang sendiri dan kerajaan sendiri. So apakah follow up daripada selepas bersih 3 tu dan selepas PSC tu. So dengan tahap sekarang ni kita menunggu untuk pilihan raya berlaku, adakah kita nak menanti pilihan raya tu, kita menanti untuk pilihan raya tu cepat datang, ataupun kita nak masih lagi di tahap untuk membaiki pilihan raya itu sendiri? Sebab sekarang kita asyik argue untuk bila kerajaan tu, bila cepat, kita nak cepat cakap kerajaan tu mungkin takut untuk buat pilihan raya sebab dia tak ada kelebihan di pihak dia sekarang. Tapi adakah kita nak cepatkan pilihan raya, ataupun kita masih tak settle lagi dari segi penambahan baikan pilihan raya? Yang mana satu kita nak lakukan sekarang? Tu mungkin Saudara Rafizi mungkin nak fahamlah soalan saya tu. Terima kasih. Baik, bersama kita ucapkan terima kasih kepada yang bertanyakan soalan tentang tindakan susulan untuk mereformasikan sistem pilihan raya negara kita. Silakan Saudara. Kalau YB Fuzia ada, sudah tentu dia boleh jawab dengan lebih baik, sebab tanggungjawab dalam parti mengenai ketelusan proses pilihan raya ini adalah tanggungjawab YB Fuzia. Tapi saya juga terlibat dengan aktivis daripada Bersih dan sebagainya rapat, jadi ada sedikit maklum balas yang saya boleh bagi. Pertama, saya percaya bahawa kalau kita mengharapkan SPR untuk membersihkan daftar pengundi ataupun menjamin proses pilihan raya yang bersih, sampai kiamat tak akan berlaku. SPR adalah cabang UMNO yang ketiga yang paling berkuasa. Selepas media, selepas kerajaan, cabang ketiga itu adalah SPR. Jadi sebab itu kita tidak boleh ambil satu jalan sahaja, iaitu hanya menekan dan juga engage dengan SPR untuk kita jamin proses pilihan raya yang adil. Saya rasa itu tidak akan berlaku. Kita kena terima hakikat bahawa UMNO tidak pedulikan kemarahan rakyat dengan kehadiran ratusan ribu, mungkin 1 juta pengundi bukan rakyat Malaysia dalam daftar pengundi. Kita terima hakikat bahawa mereka telah ada dengan kad pengenalan dengan nama mereka dalam daftar pengundi. Maksudnya pada hari pengundian, apabila mereka datang, dia bagi kad pengenalan, macam mana kita buat pun SPR akan jawab bahawa ini rakyat Malaysia yang ada hak untuk mengundi. Kalau kamu halang, maka kamu yang bersalah. Itu game plan-nya. Kalau kita tidak menerima hakikat itu, we are in denial. Jadi sebab itu, sementara serangan dan juga tekanan dan juga pembongkaran tindakan-tindakan SPR yang berat sebelah ini perlu terus kita buat. Dari segi kita semak daftar pengundi, dari segi kita saman, dari segi kita jejak di bawah. Pada masa yang sama, pendapat peribadi saya yang telah juga saya maklumkan pada beberapa kawan di dalam Bersih, bahawa kita kena mulakan bercakap terus dengan komuniti pendatang ataupun rakyat ataupun bakal pengundi bukan rakyat Malaysia ini. Kita kena engage mereka, dan kita tidak boleh ambil pendekatan yang menolak ke tepi mereka semata-mata dengan hanya mengambil strategi lawan SPR. No longer the case. Bila saya kata engage dan juga mula berhadapan dengan kumpulan bakal pengundi bukan rakyat Malaysia ini, maksudnya kita kena bagi mesej yang jelas kepada mereka bahawa kalau tindakan mereka itu campur tangan dalam proses pengundian di negara ini, itu tidak dialu-alukan. Juga bermakna contohnya kita menggunakan jaringan yang kita ada dari negara-negara asal mereka, baik Indonesia, baik Bangladesh, mungkin Vietnam, Myanmar, untuk mereka juga maklumkan, menasihati
rakyat mereka di negara ini supaya jangan campur tangan dalam proses pilihan raya di negara ini. Sebab it's a number game. Ini nanti akhir sekali ia adalah perbandingan berapa banyak yang mereka keluar dan berapa banyak pengundi baru yang akan membantu kita. Saya ambil contoh, katakanlah Subang, salah satu parlimen yang antara paling banyak peningkatan undinya, 23,000 saya rasa. Setakat tahun lepas 23,000 orang pengundi baru. Lebih kurang hampir 20% lah daripada 20% daripada pengundi sedia ada. Daripada 23,000, kita percaya 13,000 adalah pengundi yang tulen, rakyat Malaysia yang tulen. Termasuklah juga kadang-kadang yang dipindahkan masuk dan macam-macam lah. Tapi yang ini lebih mudah untuk kita pantau. 10,000 lagi itu adalah pengundi yang kita ragui, yang tak wujud, yang bila kita semak di bawah ni tak ada. Yang ini besar kemungkinan adalah pengundi yang diseludup masuk ke dalam daftar dari kalangan rakyat bukan Malaysia. Kalau UMNO dan Barisan Nasional nak bawa turun semua 10,000 orang pada hari mengundi, bukan satu tugas yang mudah. Logistically it's going to be very challenging, because pengundi rakyat bukan Malaysia ini dia takut. Dia perlu dilindungi, dia perlu dibawa, dia perlu dinasihati. Not that easy untuk UMNO pastikan 10,000 rakyat bukan Malaysia ini turun dan mengundi. Not easy. Katakanlah paling banyak dia bawa turun mungkin 70%. Itu pun bagi saya dah tinggi. If they can, kalau saya berada di pihak UMNO, if I can ensure logistically that 70% of this new voters, non-Malaysian voters can come down, itu saya kira dah satu pencapaian baik. Jadi strategi kita sepatutnya ialah pastikan angka ini lebih rendah daripada 70%. Kalau maksudnya kita kena yakinkan, kita kena engage, kita kena buat baik, kita kena gunakan jaringan supaya daripada 7,000 orang yang sasaran UMNO itu untuk bawa turun, kita boleh kurangkan jadi 5,000 orang, 4,000 orang. Pastikan 3-4,000 orang lagi yakin bahawa ini bukan this is not my business to meddle in some other country's affairs. If this had happened in my country, I would have been pissed off as well. Itu penting. Dan jangan kita kecilkan pendatang rakyat asing ini. Dia datang daripada negara yang politiknya jauh lebih jelek daripada kita. Demokrasi di Indonesia jauh lebih baik daripada kita. Demokrasi di Bangladesh, perbincangannya, politiknya jauh lebih hebat daripada kita. Myanmar pun sudah 30 tahun bergelut dan mereka buat lebih banyak pembaruan daripada kita akhir-akhir ini. Jadi jangan underestimate kesedaran politik dari kalangan rakyat bukan Malaysia yang cuba dimasukkan sebagai pengundi. Saya percaya kalau angka itu boleh dikurangkan daripada 70% kehadiran mengundi kepada 40%, yang itu tidak cukup untuk menewaskan sokongan undi baru dari kalangan pengundi-pengundi baru seperti adik-adik yang ada sekarang. Saya umumkan ketibaan. Saya tak nampak mata saya, tapi saya rasa itu Kak Ji kot, no? Tu Abu Fuzia dan juga suami je lah. Saya tak pakai spek sekarang, jadi saya tak nampak sangat. Spek hilang dalam kapal terbang. Jadi okey, berbalik kepada soal tadi, memang betul kalau kita nak harap kepada SPR semua takkan jadi. Jadi kita kena engage terus dengan pendatang dan rakyat bukan Malaysia ini. Kita kena yakinkan mereka pandai, mereka tak bodoh. Dan kalau kita berjaya turunkan sampai 40-30%, saya rasa mustahil undi hantu itu boleh menewaskan kebangkitan rakyat yang memang sudah nekat untuk buang UMNO Barisan Nasional. Kerana kalau ambil kes yang Subang tadi, pengundi baru yang rata-ratanya orang muda macam adik-adik adalah 13,000. Besar kemungkinan 60% daripada 13,000 itu akan menyokong Pakatan Rakyat. 60% daripada 13,000 lebih kurang 7,000 orang, berbanding dengan 3-4,000 yang mereka seludup melalui daftar pengundi ini masih belum boleh menewaskan kita.
Jadi sebab itu yang ini pandangan saya yang saya sampaikan kepada kawan-kawan dalam Bersih, bahawa kita kena diversify strategi kita, bukan semata-mata kita tumpukan untuk kita paksa SPR bersihkan daftar pengundi, kerana itu tidak akan berlaku. It will not happen forever. Kalau kita hanya tumpukan kepada strategi itu, salah kita. We must now engage dan juga gunakan segala yang ada kepada kita to get to the non-Malaysians, to convince them it is not in their interest and affairs to meddle in our national election. Saya pulangkan balik.